Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi dapat kita bersama-sama di dalam rancangan Nur Qalbi ini untuk sama-sama kita mempelajari dan menghayati pesanan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Itu jalan orang-orang yang melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jalan para abid. Di dalam pengajian kita yang lepas, kita telah berbicara mengenai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penghalang kepada kita untuk melakukan ibadat kepada Allah. Dan kita juga telah berbicara mengenai hukum untuk beruzlah daripada khalayak manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahawa adalah wajar bagi seseorang itu untuk beruzlah daripada khalayak jika kita mendapati ia menghalang kita daripada beribadat. Namun apakah yang paling afdal di dalam pandangan para ulama? Imam An-Nawawi menyebut sebagaimana yang telah kita perincikan di dalam pengajian kita yang lepas, bahawa mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa bergaul dengan orang ramai itu adalah lebih baik dan lebih berfaedah kepada seseorang, tetapi pergaulan tersebut hendaklah tidak menghalang mereka daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah di dalam pengajian kita pada kali ini, marilah kita sama-sama melihat pandangan Imam Al-Ghazali sendiri berkaitan dengan kedudukan beruzlah, khususnya melihat kepada zaman beliau yang kita tengok pada abad yang kelima ini adalah merupakan zaman kemajuan negara Islam, iaitu zaman kerajaan Abbasiyah. Dan pada zaman itu juga telah berlaku peperangan salib yang telah menyerang negara umat Islam. Jadi Imam Al-Ghazali memberi peringatan di dalam kitab ini. Kata Imam Al-Ghazali, "A'lam anna az-zamana fi fasadin 'azim wa asbaha an-nas fi durrin kathirin fa innahum yushghilunaka an ibadati Allah subhanahu wa ta'ala hatta la takadu yahsulu laka minha thumma yufsiduna 'alayka ma hasala lak." Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa zaman yang ada hari ini semakin rosak dan manusia berada di dalam keadaan yang semakin buruk, dan mereka akan menyibukkan kamu atau akan menjauhkan kamu daripada melakukan ibadat, sehingga jikalau kamu ikuti, kamu akan dapati kamu tidak mempunyai ruang dan peluang yang sesuai untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selepas itu mereka juga akan merosakkan kamu dengan ibadat-ibadat yang telah kamu lakukan, dengan fitnah-fitnah yang berlaku. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataan Imam Al-Ghazali sebentar tadi memperlihatkan kepada kita bahawa zaman yang berubah, fitnah yang berlaku, menyebabkan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Jangan dengan sebab perubahan zaman, perubahan persekitaran menyebabkan kita juga hanyut dengan arus perdana yang ada, sehingga kita cuai dan tidak melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan yang sangat menarik berhubung dengan hukum untuk beruzlah dari kalangan khalayak umat manusia ini, sebagaimana yang dihuraikan secara terperinci oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, yang dapat kita petik di dalam pengajian kita hari ini. Kata Imam Al-Ghazali, hukum beruzlah itu bagi seseorang ada dua
ataupun hukum beruzlah ini perlu dilihat kepada setiap individu itu berasaskan kepada dua kelompok manusia, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, satu kelompok manusia yang mana dia tidak diperlukan oleh orang ramai, yang mana dia juga tidak ada kepentingan di dalam kewujudannya dengan khalayak yang ramai, maka golongan ini adalah sesuai untuk mereka beruzlah daripada khalayak. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, golongan yang pertama, rajulun la hajata bil khalqi ilaih, maknanya golongan yang mana orang tidak berhajat kepada dia, mana wujud dia dalam makhluk tidak akan menambah dan mengurangkan keperluan orang lain, seperti di dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun di dalam persoalan untuk menjelaskan hukum hakam agama. Maka orang ini adalah lebih baik bagi dia untuk menyisihkan diri supaya dia dapat melakukan ibadat dan selamat daripada fitnah yang berlaku. Karena kadang-kadang kita tengok ada sebilangan orang yang mana wujud dia di dalam masyarakat itu adalah suatu yang perlu. Itu seperti golongan yang kedua nanti. Golongan yang beruzlah ini juga, kata Imam Al-Ghazali, walaupun ia menjauhkan diri dari khalayak, namun itu tidak bermakna dia tidak menghadirkan diri dalam syiar-syiar agama. Dia beruzlah untuk beribadat, tetapi ia menghadirkan diri untuk menunaikan sembahyang Jumaat, menghadirkan diri untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, atau menghadirkan diri bergaul dengan masyarakat untuk menunaikan keperluan-keperluan kehidupannya yang asas dan utama. Golongan yang pertama ini ialah golongan yang afdal atau lebih baik bagi mereka ini beruzlah, tetapi bukan bermakna mereka beruzlah secara langsung tanpa mendekati masyarakat ataupun tanpa menghadirkan upacara-upacara utama agama seperti sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, majlis ilmu dan sebagainya. Jadi bukan bermakna beruzlah maka kita meninggalkan tuntutan agama yang wajib seperti sembahyang Jumaat dan sebagainya. Sementara yang golongan yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ialah golongan yang menjadi ikutan kepada orang ramai di dalam bidang ilmu pengetahuan, dan golongan yang menjadi tempat pergantungan orang ramai dalam urusan agama untuk mengetahui hukum halal haram, fatwa, dan juga untuk memutuskan perselisihan daripada dalam kalangan masyarakat. Kata Imam Al-Ghazali, golongan ini tidak wajar bagi mereka untuk menjauhi masyarakat. Bahkan kewujudan dia di dalam masyarakat adalah merupakan sesuatu yang perlu untuk memberi nasihat kepada makhluk Allah, untuk mengajar mereka, membimbing mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu rumusan yang sangat menarik daripada Imam Al-Ghazali. Walaupun kita melihat di dalam perbincangan kita yang lepas berkaitan dengan beruzlah, tapi bukanlah beruzlah yang dikehendaki tersebut secara totalnya kita menjauhi masyarakat tanpa kita berkecimpung secara langsung, ataupun kita mengambil sikap membelakangi masyarakat tanpa memberikan apa-apa panduan. Jadi Imam Al-Ghazali di sini mengajar kepada kita, sungguh pun kita ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebagai pelaksanaan terhadap tuntutan Allah, namun kita juga para pendengar sekalian perlu memahami tuntutan agama dan keperluan masyarakat manusia kepada kewujudan kita di khalayak mereka. Jadi Imam Al-Ghazali di sini meletakkan orang yang hendak beruzlah itu ada dua kumpulan. Yang pertama, kumpulan yang mana wujud dia di dalam masyarakat adalah wujud yang tidak utama, iaitu dia tidak diperlukan oleh orang ramai dari sudut keilmuannya, dan dia juga tidak diperlukan dari sudut hukum hakam untuk menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Namun dia beruzlah ini bukan bermakna dia boleh untuk tidak menghadirkan upacara-upacara agama yang memerlukan kepada berjamaah seperti solat Jumaat, majlis ilmu dan juga hari raya dan sebagainya.
Sementara golongan yang kedua, para pendengar sekalian, yang perlu hadir di dalam masyarakat, dan golongan ahli ilmu, golongan cendekiawan, bijaksana, yang wujud mereka di dalam masyarakat ini boleh memberi bantuan kepada mereka untuk memberi nasihat, membimbing mereka ke jalan kebenaran, maka orang yang seperti ini adalah tidak digalakkan untuk beruzlah ataupun menyendiri untuk beribadat tanpa mengambil kira keperluan masyarakat kepada mereka. Imam Al-Ghazali membawa satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah." Bila mana zuhur ataupun muncul perkara-perkara bid'ah, sedangkan orang-orang alim mendiamkan diri, maka ia akan mendapat kelaknatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, para pendengar sekalian, menjelaskan kepada kita bahawa para ulama ini perlu berada di khalayak masyarakat supaya perkara-perkara mungkar itu perlu ditegah, perkara-perkara baik itu perlu disebar, dan juga masyarakat perlu dibimbing ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi golongan yang bersama dengan masyarakat ini, andai kata mereka bersama dengan masyarakat, mereka bersama dengan khalayak yang ramai, sudah pasti mereka akan berdepan dengan ujian yang banyak. Maka Imam Al-Ghazali menghuraikan kepada golongan yang kedua ini bahawa mereka perlu memiliki dua sifat yang sangat penting, iaitu kata Imam Al-Ghazali, bagi memastikan ibadatnya berkesan dan kehidupannya juga bermakna. Kata dia, mereka yang sentiasa berkecimpung dengan khalayak ramai ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang kelompok yang kedua ini perlu memiliki dua sifat. Yang pertama, sabrun tawil, iaitu kesabaran yang tinggi. Kerana kesabaran ini diperlukan bagi mereka, kerana mereka yang berkecimpung dalam khalayak masyarakat ini sudah pasti akan terdedah dengan tingkah laku yang buruk daripada kalangan mereka, dan mungkin perkara-perkara yang boleh menyakitkan diri mereka. Maka ia perlu bersabar, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hendaklah kamu bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar, orang yang sentiasa patuh kepada Allah. Begitu juga kumpulan ini memerlukan kepada sabar, begitu juga ia perlu kepada sifat sopan santun yang tinggi, sifat hilm, sifat yang lembut, yang bertindak dengan secara baik untuk menangani kejahilan tingkah laku manusia yang sentiasa bersama dengan mereka. Begitu juga ia perlu kepada pandangan yang teliti, pandangan yang jauh, dan tidak menimbulkan kekeliruan dan juga ketegangan di dalam hubungan bersama dengan masyarakat yang banyak ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, ia perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam situasi tersebut ia boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi golongan yang berkecimpung dengan masyarakat ini, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah ia sentiasa berada di kalangan mereka dari sudut jasadnya, namun dia juga dari sudut hatinya sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, kata dia, bagi golongan yang bersama dengan masyarakat ini, hendaklah an yakuna fi hadzal ma'na munfaridan anhum, hendaklah dia ini beruzlah seolah-olah daripada mereka, wa in kana bisyakhsi ma'ahum, sekalipun tubuh badan bersama dengan mereka, iaitu wa in kallamuhu kallamahum, kalau mereka bercakap maka dia bercakap dengan mereka, dan jikalau mereka itu menziarahinya maka dialu-alukan mereka, dihormati tamunya dan dijaga. Namun
pada masa yang sama hendaklah ia menjaga dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita perhatikan daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang pada masa itu adalah khalifah kepada umat Islam. Kata Sayyidina Umar, in nimtul layla la udayyi'anna nafsi. Kata, bila ditanya kepada Sayyidina Umar ini tentang masa bila dia tidur, kata Sayyidina Umar, kalau aku tidur malam, maka sudah pasti aku telah mensia-siakanlah diriku dengan ibadat, tak ada lah ibadat aku. Wa in nimtun nahara la udayyi'anna ar-ra'iyah. Kalau aku tidur di waktu siang, pastilah aku akan membawa kemusnahan kepada rakyat jelata. Jadi demikianlah Sayyidina Umar di waktu malam dengan ibadatnya, di waktu siang bersama dengan rakyatnya, namun ia juga tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlu juga diambil perhatian mengenai apa yang ditimbulkan oleh sebilangan orang berkaitan dengan mereka yang ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan masyarakat, sedangkan terdapat di dalam hadis yang memerintahkan kita supaya beriltizam dengan jamaah. Ini mungkin ditimbulkan oleh sebilangan orang, dan hakikat ini juga disedari oleh Imam Al-Ghazali sebagai seorang yang alim, seorang yang saleh. Maka Imam Al-Ghazali telah menangani persoalan ini. Mungkin kita akan bertanya, kalaulah kita menganggap bahawa uzlah itu adalah baik, tetapi bagaimana untuk kita fahami perintah dan suruhan Nabi SAW yang mengarahkan kita supaya melazimi jamaah Islam dan tidak melakukan uzlah. Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Minhajul Abidin ini bahawa kedua-dua hadis yang berkaitan dengan uzlah dan juga beriltizam dengan jamaah ini, kedua-duanya terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita tahu bahawa antara hadis Rasulullah SAW itu tidak ada percanggahannya. Maka kedua-dua hadis ini perlu difahami dengan cara yang betul, sebagaimana yang digariskan oleh para ulama radhiyallahu anhum, iaitu para ulama hadis. Bila berlaku seolah-olah pada zahirnya itu pertembungan, maka hadis ini perlu dihimpunkan secara bersama dan diambil pengajaran daripada hadis-hadis tersebut. Jadi kata Imam Al-Ghazali, terdapat kedua-dua hadis yang berkaitan dengan perkara ini, iaitu suruhan supaya melazimi jamaah umat Islam, iaitu supaya hidup bersama-sama dengan mereka. Begitu juga hadis yang menyuruh supaya beruzlah. Maka kata Imam Al-Ghazali, kedua-dua hadis ini perlu diterima. Namun hadis ini perlu difahami dengan cara yang betul, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para ulama, iaitu mereka menghimpunkan di antara kedua-dua hadis ini dan menjadikan hadis ini sebagai asas untuk kita memahami agama dan melaksanakannya dengan cara yang betul. Kata Imam Al-Ghazali, berkaitan dengan pemahaman yang sempurna mengenai hadis supaya yang memerintahkan kita supaya beriltizam dengan umat Islam, bergaul dengan mereka, dan juga hadis yang menyuruh kita supaya beruzlah bila berlaku fitnah di dalam khalayak umat manusia, sehingga menyebabkan kita sukar untuk melakukan ibadat. Kata Imam Al-Ghazali, berkaitan dengan hadis supaya kita beriltizam dengan jamaah ini, iaitu berkaitan dengan jamaah di dalam agama, iaitu beriltizam dengan jamaah dalam hukum, dengan makna kita perlu memahami agama dengan cara yang betul dan perlu menerima hukum yang telah disepakati oleh para ulama Islam, kerana sesungguhnya umat Islam ini tidak akan berkumpul di dalam kesesatan, dengan makna kita tidak boleh keluar daripada apa yang telah disepakati oleh para ulama Islam, dan kita juga tidak boleh menerima hukum yang bersalahan daripada pandangan jumhur ulama, kerana hukum yang bersalahan daripada pandangan jumhur ulama itu adalah merupakan hukum yang tidak benar,
yang tidak boleh diterima, maka hak yang diterima sepakai oleh jumhur ulama itulah yang perlu diikuti oleh umat Islam. Ataupun dengan makna bahawa kita menjauhkan diri daripada mereka dengan makna kita beruzlah adalah untuk memperbaiki agama mereka, dan ini juga adalah tidak bertentangan dengan tuntutan agama, dan yang menyuruh supaya kita sentiasa beriltizam dengan jamaah. Sementara pandangan yang kedua ataupun yang kedua daripada maksud kita menggabungkan di antara hadis supaya kita beruzlah dan juga kita sentiasa iltizam dengan jamaah Islam yang Nabi kata alaikum bil jamaah, iaitu hendaklah kamu berpegang dengan jamaah umat Islam, iaitu tidak berpecah, iaitu tidak menjauhkan diri daripada mereka, dengan makna jangan kita menjauhkan diri dari khalayak umat Islam, iaitu di dalam perhimpunan-perhimpunan ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan mereka seperti sembahyang Jumaat ataupun dalam jamaah dengan mereka, kerana dengan kita berkumpul secara ramai seperti menghadiri sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, dan juga majlis-majlis yang dihadiri oleh umat Islam secara ramai, katanya hendaklah kita turut serta ini, kerana itu akan memperlihatkan kekuatan agama Islam dan juga akan memperlihatkan kesempurnaan Islam itu sendiri, dan ini akan menimbulkan kemarahan golongan mulhid, dan sudah pasti bahawa kebersamaan yang sedemikian sebagaimana disebut oleh para ulama akan membawa kepada keberkatan kepada umat Islam, kerana sesungguhnya umat Islam adalah umat yang sentiasa bersatu padu, umat yang akan kuat dengan sebab kita sentiasa berpadu hati dan tidak timbul perselisihan di antara satu sama lain. Namun yang menimbul persoalan ialah bagaimana jikalau pergaulan dengan mereka ini akan membawa kepada kerusakan di dalam hati mereka. Inilah yang ditimbulkan oleh golongan yang menyatakan bahawa uzlah itu adalah suatu keperluan jikalau kewujudan bersama itu tidak menimbulkan apa-apa kerosakan dan maksiat, maka hendaklah mereka ini bersama. Namun andai kata di dalam kewujudan bersama itu boleh menimbulkan perkara-perkara yang dosa dan juga maksiat, maka kelompok-kelompok ini perlu dijauhi supaya kita tidak terjerumus dalam melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pandangan yang ketiga ataupun perkara hukum yang ketiga yang dapat kita faham daripada himpunan di antara hadis yang menyuruh supaya kita menyertai khalayak masyarakat ataupun kita beruzlah daripada masyarakat, kata para ulama, itu berlaku iaitu iltizam dengan berjamaah, mana kita mengikut mereka di dalam khalayak yang ramai ini, iaitu di zaman tidak berlakunya fitnah, di zaman yang kita dapati aman daripada fitnah bagi orang yang lemah agama mereka, bagi orang yang tidak mudah terpengaruh agama mereka, maka mereka boleh berdepan dengan situasi tersebut dan mereka boleh menghadiri dalam jamaah umat Islam. Sementara orang-orang yang lemah, yang mungkin jikalau dia menghadirkan diri di dalam khalayak ramai, mungkin dia juga akan terjerumus melakukan dosa dan maksiat, maka adalah perlu bagi golongan ini menjauhi khalayak tersebut supaya dia tidak terjerumus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam situasi fitnah ini, apa-apa pun menjauhkan diri itu adalah lebih baik. Namun
dalam situasi menjauhkan diri juga perlu kita mengambil kira supaya jangan dengan sebab itu kita memecah belahkan juga masyarakat umat Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kupasan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan isu apakah perlu kita menjauhi masyarakat khalayak ramai kerana ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita perlu beriltizam menyertai khalayak masyarakat dan dalam masa yang sama juga kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali secara terperinci itu telah memperlihatkan kepada kita bagaimana kesempurnaan hidup seorang yang beriman, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu memilih keadaan dan juga menentukan kedudukan dirinya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi jikalau kita lihat tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, iltizam dengan berjamaah juga adalah merupakan satu tuntutan bagi mereka yang kuat, bagi mereka yang mempunyai ilmu. Kehadirannya dalam masyarakat boleh membawa kepada usaha untuk memulihkan mereka, dan mereka juga tidak terpengaruh dengan apa yang berlaku. Maka bagi mereka ini adalah menjadi satu keperluan untuk berada di dalam masyarakat. Namun bagi mereka yang imannya lemah dan tidak selamat daripada fitnah yang berlaku, maka adalah menjadi satu keperluan kepadanya untuk berada di luar daripada khalayak tersebut supaya imannya dapat terpelihara dan ibadatnya juga akan terjaga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati sekalian, apa yang perlu kita ambil perhatian di sini ialah bagaimana Imam Al-Ghazali mengajar kita supaya kita boleh kekal untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi perubahan masyarakat yang berlaku di mana-mana sahaja. Jadi dengan berpandukan kepada hadis ini, dengan berpandukan kepada pandangan para ulama ini, kita dapat melihat para pendengar sekalian bagaimana agama itu boleh diamalkan di mana sahaja kita berada bila kita faham dan juga bila kita tahu tentang seluk beluk untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Al-Ghazali menjelaskan di awal kitab bahawa perkara yang pertama untuk memastikan kejayaan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah kita memiliki ilmu, iaitu kita menguasai ilmu agama ini dengan betul, maka tindakan dan keputusan yang kita ambil juga adalah tepat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, isu yang mungkin juga kita timbul ataupun terdetik di dalam pemikiran kita berkaitan dengan uzlah ataupun mengasingkan diri daripada khalayak ini, apakah boleh kita melawat jiran tetangga, sanak saudara ataupun sahabat handai bila kita beruzlah? Apakah perlu ataupun tidak untuk kita bertindak menziarahi mereka, ataupun bila kita beruzlah maka segala-galanya kita tinggal? Jadi kita tahu para pendengar sekalian bahawa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tujuan daripada kita beruzlah adalah untuk beribadat, namun menziarahi sanak saudara juga adalah ibadat. Jadi dengan sebab itu Imam Al-Ghazali menyebut bahawa menziarahi sanak saudara, sahabat handai, keluarga dan sebagainya itu adalah juga di antara mutiara ibadat, intipati ibadat, dan salah satu asas untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga asas untuk memperbaikkan hati kita. Tapi mestilah disertai dengan dua syarat. Yang pertama, di dalam ziarah tersebut kata dia janganlah keterlaluan dan berlebih-lebihan. Jadi ziarah-ziarah yang kita lakukan itu adalah berpatutan dan juga bersesuaian, sebagaimana yang disebut zur ghibban tazid hubban. Mana ziarah jarang-jarang maka dia akan menambahkan lagi keakraban. Dan yang kedua di antara syarat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali bila kita berziarah itu supaya tidak mengganggu ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga hak kita di dalam berziarah itu,
iaitu dengan menjauhi daripada sifat-sifat riya, sifat menunjuk ujub, ataupun bercakap perkara-perkara yang lalai, mengumpat dan sebagainya. Janganlah dengan sebab kita masuk ke khalayak masyarakat dengan niat berziarah tersebut, di dalam ziarah tersebut kita seolah-olah nak menunjukkan kita sebagai seorang ahli ibadat, ataupun nak menunjukkan kita dengan pakaian-pakaian orang ibadat atau para salihin, ataupun untuk kita di dalam ziarah tersebut berbicara dengan perkara-perkara mungkar yang menyebabkan kita, ziarah tersebut menjadikan kita mengumpul dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perbincangan yang telah dimuatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan dengan halangan yang kedua untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali menyarankan kepada kita pendengar sekalian supaya kita mengasingkan diri daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk membolehkan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan perincian sebagaimana yang telah kita pelajari dan kita jelaskan. Dan insya-Allah pada pengajian ataupun perbincangan kita yang akan datang, kita akan masuk berkaitan dengan halangan yang ketiga yang menyekat kita daripada beribadat, iaitu syaitan yang merupakan musuh kepada kita. Sekian dahulu pertemuan kita untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.